Okey, semua dah ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah, alhamdulillah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Petang ni Allah memberi sedikit ruang untuk kita sama-sama berkongsi ilmu pada petang ni. Ilmu yang Ustazah nak share pada petang ni insya-Allah berkenaan dengan mengenal Kaabah. Yang ni kuliah hari ni Ustazah buat kuliah berkenaan dengan haji dan umrah. Jadi sama ada kita nak mengerjakan haji ataupun umrah, maka kita kena mengenal dulu Kaabah. Ni replika Kaabah Ustazah. Jadi nanti Ustazah akan tunjuk Kaabah besar pula. Kita tengok macam mana Ustazah akan tawaf bersama dengan anak-anak. Nanti Ustazah akan cerita insya-Allah pada jemaah yang dirahmati Allah semua. Kita boleh kalau di rumah tu buatlah sendiri Kaabah, boleh tawaf sendiri insya-Allah. Jadi hari ini Ustazah nak share berkenaan dengan mengenal Kaabah. Maknanya kita nak kenal penjuru-penjuru di sekitar Kaabah, tempat-tempat di sekeliling Kaabah insya-Allah. Baitullah inilah replika Kaabah alhamdulillah yang Ustazah gunakan untuk kuliah-kuliah haji dan umrah Ustazah. Alhamdulillah, insya-Allah bila sampai waktu kita nak mula tawaf, Ustazah akan buka Kaabah Ustazah yang besar. Tak di tengah-tengah bawah surau ni insya-Allah kita akan sama-sama tengok bagi Kaabah yang besar, bentuk yang besar, macam mana kita nak tawaf, nak menjaga pantang larang, syarat-syarat, syarat sah tawaf sebagainya. Hari ini insya-Allah anak-anak tahfiz dan juga semua para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kenal dulu Kaabah insya-Allah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, bolehlah sediakan buku, lukislah gambar Kaabah ni, gambar bentuk segi empat tempat ni. Saat lagi kita boleh tarik anak-anak panah nak tulis penjuru-penjuru mana. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada buku sediakan buku, tapi kalau tak ada nak dengar pun tak apa. Dengar saja, kita perhati tengok insya-Allah. Baik, kemudian sebelum Ustazah nak mulakan dengan doa kita, majlis kita pada petang ni, majlis ilmu kita pada petang ni. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mahir menulis di dalam komen Facebook live page Ustazah ni, jadi bolehlah pakat-pakat tulis apa yang Ustazah ceritakan berkenaan dengan Kaabah ni.
tolong tulislah dalam komen para jemaah. Para jemaah yang dirahmati Allah semua, tulis komen di situ. Mudah-mudahan bila kita tengok semula video ni, rakaman page ni, kita boleh tengok di komen tu apa yang Ustazah sampaikan, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita tulis, apa yang Ustazah sampaikan boleh menjadi manfaat kepada para jemaah yang lain yang mana bercita-cita untuk mengerjakan haji dan umrah pada tahun ini 1442 Hijrah, tahun Masihi 2021 Masihi, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ustazah tak sebelah saat Kaabah Ustazah. Baik anak-anak, kita tadah tangan. Anak-anak ni teruja kata nak tawaf hari ni, tapi Ustazah ingat hari ni kita kenal dulu Kaabah. InsyaAllah kuliah seterusnya kita akan tawaf bersama-sama anak tahfiz. Semangat mereka nak tawaf. Bila kita tawaf ni kita akan merasai. Nah, walaupun tawaf tu hanya kita bina untuk kita belajar ilmu mengenal Kaabah, kita belajar ilmu untuk kita nak mendalami tentang haji dan umrah. Tapi bila kita dalam keadaan tawaf, walaupun di Malaysia ni kita belajar, tapi hati kita rasa kita dah berada di tanah suci Makkah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, hari ini kita baca doa berkenaan dengan haji dan umrah. Doa untuk Allah jadikan kita di antara jemputan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, mulai ikut dulu Ustazah, para jemaah pun boleh ikut, anak-anak pun boleh ikut. Nanti Ustazah akan sharekan doa-doa ni kepada para jemaah semua, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا وجه نبيك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في منامنا اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال اللهم اجعلنا حجا وعمرة مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين 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 يا الله أما بعد. Baik, kita mulakan dengan kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sambung dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Kita mohon syafaat daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan majlis kita, majlis ilmu kita pada petang ini sentiasa mendapat rahmat, keberkatan, keridaan
dan mendapat syafaat daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, kita selawat Ummi 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selawat anak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Baik anak-anak, kamu talbiyah dengan ustazah sama-sama. Talbiyah ini merupakan doa untuk kita sama-sama menyebut talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Kita nak, sebelum kita mulakan majlis ilmu kita nak rasa di hati kita ni adalah di antara jemputan Allah Subhanahu wa taala yang akan menuju ke kota Mekah dan kota Madinah. Kita menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, bangun berdiri. Semua bangun berdiri. Berdiri. Okey, baik. Kita talbiyah sama-sama. Kamu andaikan kamu nampak Kaabah di sini ni Kaabah, depan ni ada pintu Kaabah Baik. Sama-sama ikut ustazah talbiyah kuat. Kita talbiyah 3 kali. Wahid, isnani, sadasa. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Amin. Baik, duduk. Ya Allah, aku datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Kita kata apa dekat Allah? Ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Aku datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Aku datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kita sebut berkali-kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku datang ya Allah. Aku datang ya Allah. Aku datang ya Allah. Aku datang menyahut panggilan-Mu ya Allah untuk berada di tanah suci Mekah dan di tanah suci Madinah. Kita nak mengerjakan umrah, kita nak mengerjakan haji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu bila dia dinamakan talbiyah. Talbiyah ni merupakan doa yang kita amalkan di sini di Malaysia. Bukan kata duduk depan Kaabah baru nak labbaik Allah. Kita ada di Malaysia, jadikan amalan kita seharian bertalbiyah. Nama dia apa anak-anak? Talbiyah. Nama dia apa anak-anak? Talbiyah. Apa dia talbiyah? Talbiyah itulah doa yang kita sebut labbaik Allahumma labbaik. Nanti sudah cerita
bila disunatkan kita menyebut kalimah labbaik Allahumma labbaik bila kita dijemput menjadi jemputan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak tengok sini. Okey nak? Di sini ada Kaabah. Nampak ada ustazah nak tanya? Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampak tak? Nampak jelas tak Kaabah ustazah? Ustazah nak cerita penjuru-penjuru Kaabah. Ke ustazah nak kena letak handphone ustazah ke belakang sikit ke? Nampak tak? Boleh komen sikit, nampak tak? Nampak tak? Sengit tak apa. Sengit tak apa, janji bagi nampak. Nampak tak Kaabah ustazah? Ni Kaabah, nanti kita tengok Kaabah besar. Tak apa, kita tengok Kaabah ni dulu. Baik nah, kita perhatikan ni bentuk Kaabah. Okey, kalau kita tengok di sini nampak kan di atas ni kan? Nampak tak? Komen dah sini nampak ke tak? Kaabah ustazah ni. Kaabah ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaabah ustazah ni dibina oleh guru tuan guru yang tinggal di Fatah ni. Nama dia Syekh Baba Syekh Ali. Baba Syekh Ali ni adalah orang Yaman, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan isterinya bernama Mamah Senah. Tuan guru adalah penulis Al-Quran, Mashaf Al-Quran. Alhamdulillah, Tuan guru Baba Syekh Ali dapat menulis khat dengan tangan Baba sendiri, menggunakan tulisan tangan, khat tangan. Alhamdulillah Baba Syekh Ali dapat menulis Mashaf Al-Quran sebanyak 10 buah yang besar-besar, siap dengan dia punya cover luar dia yang cantik, yang indah. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Dan kalau para jemaah nampak tu kalimah Allah Muhammad di belakang ustazah ni juga, ini khat yang dibuat oleh Tuan Guru Baba Syekh Ali. Sekarang tinggal di Fatah ni. InsyaAllah bila selesai Covid nanti, insyaAllah ustazah akan buat rombongan, kita akan pergi ke Fatah ni. InsyaAllah kita akan pergi rumah Baba Syekh Ali dan Mamah Senah, insyaAllah. Nah, ini Kaabah yang dibina oleh Tuan Guru Baba Syekh Ali. Alhamdulillah. Baik, ni ustazah nak tunjuk ni. Ini belah ni kan nampak ni pancur mah. Ini pancur mah. Jadi di bahagian depan tadi ustazah pusing dulu, sekejap lagi baru ustazah cerita nah. Okey, di bahagian depan ni para jemaah yang dirahmati Allah, anak-anak semua tengok. Bahagian depan ni dia ada 4 penjuru. Satu penjuru pertama, ni penjuru kedua, ni penjuru ketiga dan penjuru keempat. Ustazah akan tunjuk setiap penjuru dan ustazah akan cerita setiap penjuru Kaabah ini. Nah, okey baik. Bila kita bermula penjuru yang pertama ini penjuru pertama, nampak penjuru pertama kalau kita tengok di Kaabah sendiri dia memang ada ni pelekat-pelekat, orang kata tulisan-tulisan emas ini di sepanjang atas sampai ke bawah. Nah, kalimah Allah dan tulisan kalimah Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ada di sini. Ini adalah penjuru yang pertama, penjuru Hajarul Aswad. Sekali lagi kita cerita bagi detail. Ini penjuru kedua. Kita akan cerita step by step, nah ikut aturan. Baik, ni penjuru kedua sampai ke penjuru ketiga. Di antara penjuru kedua sampai penjuru ketiga dia ada di sini makam. Bersilap. Di sini dia ada Hijr Ismail. Di penjuru kedua sampai penjuru ketiga dia ada bentuk C. Dia ada batu bentuk C, nah. Ada batu Hijr. Hijr tu batu lah. Batu bentuk C. Di sinilah dinamakan Hijr Ismail. Nah, Hijr tu batu nah. Baik, di dalam kawasan Hijr Ismail ni, di atas Kaabah ni ada ni, nampak kan? Ini dinamakan pancur emas. Kalau hujan, air hujan akan turun. Ni di antara tempat mustajab doa. Saya ustazah akan cerita satu persatu. Ini penjuru ketiga, kita pusing lagi. Daripada penjuru ketiga kita akan ke penjuru keempat. Ni penjuru Yamani nanti ni. Di sini kan ada satu batu. Batu yang bila kita tengok kelambu Kaabah ni, nama dia Kiswah. Kelambu Kaabah ni dia ada di terbuka.
Dia nampak batu Kaabah yang licin tu. Kalau orang silap dia duk kata Hajarul Aswad. Yang ni bukan Hajarul Aswad penjuru Yamani. Kemudian dia buka bujuk macam nampak macam kalau orang tak belajar betul-betul dia duk kata Hajarul Aswad. Ini bukan ini penjuru Yamani. Dia ada batu Kaabah tu licin saja batu Kaabah tu. Bentuk dia sebab apa? Asal Hajarul Aswad memang terletak di penjuru Yamani. Tapi apabila ketika Nabi berusia 35 tahun, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul 40 tahun, masa tu berlaku banjir, banjir yang besar di kota Mekah sehingga kan Kaabah runtuh dan dibina semula. Apabila dibina semula, Hajarul Aswad diletakkan di tempat yang ada sekarang. Jadi daripada Yamani ni mai ke penjuru pertama balik. Penjuru pertama ini adalah penjuru Hajarul Aswad yang ada sekarang. Daripada selepas dibina semula Kaabah tu, masa Nabi berusia 35 tahun tu, dan kaum-kaum orang panggil golongan-golongan berbagai kaum tu memberi kepercayaan amanah kepada Rasulullah SAW dengan membuat keputusan untuk meletakkan Hajarul Aswad di mana, dan Hajarul Aswad diletakkan di penjuru pertama sehinggalah sekarang. Penjuru Hajarul Aswad tu, batu Hajarul Aswad tu, batu hitam tu ada di penjuru pertama sehingga sekarang. Sekali lagi saya cerita. Ini adalah empat bentuk segi keadaan bentuk Kaabah. Baik para anak-anak tahfiz dan juga para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik boleh start tulis dah Ustazah cerita dari mula, dari pertama, dari satu persatu. Baik, Ustazah akan mulakan dulu dengan penjuru yang pertama. Baik anak-anak, nanti Ustazah akan tanya balik bila Ustazah buka Kaabah besar Ustazah Okey, baik. Penjuru yang pertama, di depan ni ada pintu Kaabah kan. Ini penjuru yang pertama. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penjuru pertama, nampak tak ni ada sikit di bawah ni? Nampak tak? Tu di bawah ni sikit ada bentuk Hajarul Aswad. Makna dia di penjuru yang pertama ini ada batu Hajarul Aswad, dan di sinilah tempat permulaan tawaf kita. Nak mula tawaf pusingan pertama ke kedua ke sampai pusingan ketujuh, mesti dia bermula daripada penjuru Hajarul Aswad. Jadi penjuru yang pertama nama dia penjuru Hajarul Aswad yang pertama. Yang kedua, di penjuru Hajarul Aswad kita tengok di sebelah kanan kita, sebab bahu kiri mesti berbetulan dengan Kaabah. Jangan menghadap depan macam ni, makna dia bahu kita macam ni. Ini Kaabah, bahu kita ni, bahu kiri dia berbetulan dengan Kaabah. Badan kita menghadap ke arah depan, Kaabah di sisi kita. Bahu, Kaabah di sisi kita. Jadi bila kita tengok penjuru Hajarul Aswad, kita tengok sebelah kanan, kita nampak lampu hijau. Nampak lampu hijau, kita tengok di dinding masjid. Sebab Kaabah ini terletak di dalam dataran masjid belah dalam. Di dalam Masjidil Haram, kemudian bila kita masuk di dalam, kita masuk Masjidil Haram, dia ada masjid dulu. Dikelilingi dengan masjid. Masjid 4 tingkat. Kemudian bila kita masuk dalam Kaabah, kita akan turun tangga ataupun eskalator bawah sekali. Makna di situ dataran Kaabah. Tidak ada bumbung. Kaabah duduk di tengah-tengah Masjidil Haram ni. Kemudian kita turun di bawah tu. Bila kita turun di bawah, kita berdiri. Mula-mula kita nak kenal Hajarul Aswad, kita tengok di sebelah kiri kita nampak batu Hajarul Aswad. Tengok sebelah kanan ada lampu hijau di dinding masjid. Lampu hijau tu dia akan memancar terus ke arah Hajarul Aswad. Di sinilah tempat permulaan tawaf kita. Nak niat tawaf pun di sinilah, di berbetulan penjuru Hajarul Aswad, berbetulan dalam cahaya hijau tersebut. Cahaya hijau tu lampu. Lampu.
Lampu tu daripada atas sampai daripada bawah sampai ke atas dia ada lampu hijau, terus memancar terus ke penjuru Hajarul Aswad. Ini adalah penjuru yang pertama. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita nak melaksanakan tawaf, tak kira lah tawaf haji ke, tawaf umrah ke, tawaf sunat ke, apa saja tawaf yang kita nak buat, mesti mula di penjuru pertama. Penjuru ni dinamakan penjuru apa anak-anak? Hajarul Aswad. Penjuru apa anak-anak? Hajarul Aswad. Dan di sini ada batu Hajarul Aswad yang mana siapa Allah izin, dengan izin Allah, dia dapat mencium batu Hajarul Aswad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni kena doa lah nah. Nanti insya-Allah nah, Ustazah bagi tempat-tempat mustajab doa insya-Allah. Baik. Selesai penjuru yang pertama. Okey, yang kedua. Ustazah kapi nah, berjalan tak sampai penjuru kedua lagi ni. Sebelah penjuru yang pertama, ini Ustazah pegang. Ini nama dia pintu Kaabah. Selepas penjuru pertama Hajarul Aswad, dia ada pintu Kaabah. Nampak tak anak-anak? Tu kan nampak lah tu. Baba letak yang warna gold ni kan. Sama lah pintu Kaabah warna gold tak? Warna gold tak kalau kamu tengok dalam gambar? Warna gold kan, warna emas kan. Ini adalah pintu Kaabah. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara penjuru Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah, dia ada sedikit ruang. Dia ada sedikit ruang. Ruang di antara penjuru Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah ini dinamakan multazam. Nama apa? Multazam. Nama apa anak-anak? Multazam. Multazam ini adalah tempat mustajab doa. Di antara tempat mustajab doa, penjuru Hajarul Aswad dan juga multazam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, penjuru Hajarul Aswad. Di antara penjuru Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah, nama dia multazam. Yang mana bila kita tengok di depan multazam tu, kiswah kelambu Kaabah tu dia selok sikit. Kiswah yang dinamakan kiswah kelambu Kaabah tu di multazam ni dia selok sikit. Di sinilah kalau jemaah-jemaah lelaki berebut-rebut bergantung di multazam, bergantung. Kita orang perempuan jangan buat macam tu. Orang lelaki saja. Orang perempuan jangan duk pergi asar, duk pergi bergantung dekat multazam ni. Pergi bergantung, orang lelaki, jemaah lelaki bergantung di multazam. Kucuk. Bukan kucuk. Dia bergantung di multazam, letak pipi sebelah kanan ni berdoa. Sebab apa? Tempat multazam ni kecil ya, tak panjang pun. Di antara penjuru Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah, di sinilah mustajab doa. Bukan di pintu Kaabah ni di sedikit ruang ni yang dinamakan multazam. Kita orang perempuan nak buat macam mana? Tak payahlah duk pergi dekat rapat dekat Kaabah ni duk bergantung macam orang lelaki, tak payah. Kita kalau boleh berdiri sahaja di depan multazam tu dah memadai. Tapi kalau kita tak mampu, orang tawaf ni, orang duk tengah tawaf ni, bila orang tawaf ni kita duduk di tempat orang duk sembahyang tu, kita berdiri, betul-betul. Betul-betul kita berdiri, kita tengok betul, kita berdiri walaupun jauh kan. Kita berdiri di sini, kita tengok berbetulan dengan multazam. Berdirilah di situ, salatlah sunat 2 rakaat dan berdoa berbetulan dengan multazam. Sebab apa? Multazam ni tempat mustajab doa. Nanti suatu hari Ustazah akan bagi tips macam mana kita nak berada dekat dengan pintu, dekat dengan dinding Kaabah ni, tapi bukan duk bergantung. Kita boleh berdiri di depan tu, di sebelah orang duk kumpul-kumpul nak kucuk Hajarul Aswad, kita boleh berdoa di situ insya-Allah. Ustazah akan bagi tip hari lain. Hari ni nak cerita Kaabah dulu. Kena ikut Ustazah lah. Kena follow page Ustazah, follow, like dan share. Share Ustazah pun lupa nak sebut. Dan Ustazah akan masukkan juga kuliah Ustazah
kuliah umrah Ustazah akan berterusan dalam YouTube. Boleh buka YouTube, cari saja bab kuliah haji dan umrah Ustazah Hajah Norma, tekanlah subscribe di situ, insya-Allah semua kuliah-kuliah Ustazah boleh tengok melalui YouTube Ustazah, insya-Allah. Page Ustazah lah, page Ustazah Hajah Norma Syafi'i. Baik, kita sambung. Kemudian kita jumpa ni pintu Kaabah. Di antara penjuru yang pertama Hajarul Aswad, nak mai ke penjuru kedua. Penjuru kedua ni nama dia penjuru Iraqi. Penjuru kedua nama penjuru apa anak-anak? Iraqi, Iraqi. Para jemaah tulis penjuru kedua nama dia penjuru Iraqi, Iraq. Sebab apa? Sebab penjuru Iraqi inilah kiblat orang-orang Iraq. Yang Hajarul Aswad ni kiblat orang Asia. Kita orang Malaysia, kiblat kita menuju ke arah Hajarul Aswad. Orang Asia dia di Hajarul Aswad. Penjuru kedua nama dia penjuru Iraqi. Sebab apa? Orang-orang Iraq mereka punya kiblat mereka adalah penjuru yang kedua. Jadi kita sembahyang, kalau kita duduk di Mekah, kita tak payahlah pergi duduk depan Hajarul Aswad, duduk dekat mana pun boleh. Nak duduk belah mana pun, Kaabah ni adalah kiblat kita. Ni cerita kalau kita di Malaysia. Baik. Di antara penjuru yang pertama Hajarul Aswad, ini penjuru kedua, nama dia penjuru apa anak-anak? Iraqi. Di depan ni ada makam Nabi Ibrahim AS. Makna dia selepas pintu Kaabah, dia di tengah sikit, dia ada bentuk macam tajam tu kan. Bentuk macam tajam tu warna gold, warna emas. Di situ nama dia makam. Di antara penjuru pertama dengan kedua, di sini ada makam Nabi Ibrahim AS. Bila sebut makam ni kubur, tapi di situ bukan kubur Nabi Ibrahim AS. Di situ ada tapak kaki Nabi Ibrahim AS. Dan di makam Nabi Ibrahim ni, makam Nabi Ibrahim AS mesti duduk sebelum penjuru kedua. Dia ke tengah sikit. Kalau kita tawaf, jangan sentuh makam, batal pusingnya tawaf. Walaupun kita hampir dengan makam, jangan sentuh. Nanti Ustazah cerita perkara-perkara yang menyebabkan batal tawaf. Ustazah akan share satu persatu, kita cerita dulu. Makam Nabi Ibrahim ni adalah di antara tempat mustajab doa. Jadi makna dia tapi kita tak bolehlah solat di depan, betul-betul di tepi makam Nabi Ibrahim. Sebab orang ada tawaf. Polis tak bagi. Tapi rezeki Ustazah alhamdulillah. Waktu Ustazah buat haji tu, Ustazah boleh solat 2 rakaat. Kebetulan ada orang Arab, orang panggil AJK masjid lah, duduk cuci-cuci, duduk tengok pekerja dia cuci. Ada ruang di situ, Ustazah pergi solat, dia tak marah kat Ustazah, tu rezeki lah. Tapi apa yang Ustazah nak abang, makam Nabi Ibrahim ni adalah tempat mustajab doa. Macam mana kita nak buat? Bila orang tawaf di hadapan makam Nabi Ibrahim, kita duduk tempat orang duduk solat, orang semayang sunat tawaf sebagainya di sana, kita berdiri berbetulan. Kita berdiri berbetulan dengan makam Nabi Ibrahim, terutama selepas tawaf 7 kali, kita nak sembahyang sunat tawaf 2 rakaat. Carilah makam Nabi Ibrahim, berdiri berbetulan dengan makam Nabi Ibrahim. Dan dalam buku doa juga ada doa selepas kita sembahyang sunat tawaf 2 rakaat, baca doa untuk kita berada berbetulan dengan makam Nabi Ibrahim. Sebab apa? Di antara tempat mustajab doa adalah berbetulan dengan makam Nabi Ibrahim AS. 3 dah kan? Yang pertama, mustajab doa berbetulan Hajarul Aswad. Yang kedua, mustajab doa berbetulan multazam. Yang ketiga, mustajab doa. Apa makna mustajab? Doa kita tidak ada halangan, tidak ada hijab. Kita doa direct terus sampai Lauhul Mahfuz. Allah dengar terus doa kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu yang kata hebat tu. Berdoa. Doa adalah sunat. Sebab tu boleh doa bahasa Melayu, tak kerti bahasa Arab, baca bahasa Melayu. Tak kerti Melayu, bacalah bahasa apa yang kerti. Tapi kita tahu tempat-tempat yang mustajab doa. Berbetulan dengan makam Nabi Ibrahim AS. Makam tu makna dia kubur. Tapi di situ bukan kubur. Di situ dia ada bentuk bulat tu.
Hujung macam tu, di dalam tu ada tapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa Nabi Ibrahim ni anak-anak? Nabi Ibrahim alaihissalam lah yang membina Kaabah. Siapa yang bina Kaabah? Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Sebab tu bila kita pi Mekah, kita pi Masjidil Haram, Kaabah ni duduk dalam masjid apa anak-anak? Kaabah ni duduk dalam masjid apa anak-anak? Masjidil Haram, masjid yang kedua dibina oleh, yang pertama masjid, Allah tengok saya lupa. Yang pertama Masjid Quba, masjid yang pertama. Yang kedua Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjidil Haram, masjid yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak, bila kita sampai penjuru ketiga, disebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang membina Kaabah, jadi adalah makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebabkan Nabi Ismail alaihissalam selepas selesai membina panji-panji Kaabah bersama ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka di sini ada Hijr Ismail. Batu Hijr Ismail, di mana di ketika Nabi Ismail alaihissalam, masa tu Nabi Ismail masih kecil, masa tu Nabi Ismail dahaga nak minum air. Jadi ibunya Siti Hajar berlari-lari mencari air. Anak-anak tahu tak di mana ibu Nabi Ismail alaihissalam cari air? Di mana? Ibu, bila kita cerita bila Nabi Ismail alaihissalam duduk dahaga nak minum air, ibu, pengorbanan seorang ibu tu, hebat ibu tu. Pengorbanan seorang ibu, Siti Hajar, ibu kepada kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, berjalan-jalan mencari air. Sehinggalah di mana Siti Hajar mencari air ni? Ibu isteri Nabi Ibrahim alaihissalam ni, mak kepada ibunda kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, mencari air di mana? Di antara dua bukit. Bukit apa? Bukit tu ni ada dekat ni lah. Kalau kita pilih penjuru Iraqi, di sebelah situ. Nama dia Bukit Safa dan Bukit Marwah. Sebab itulah bila isteri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, mencari air, berjalan-jalan mencari air daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Daripada Bukit Safa ni dulu tinggi, Bukit Safa lah ni tinggal batu dalam cermin. Bukit Safa, daripada Bukit Safa berjalan lebih kurang 420 meter sampai ke Bukit Marwah. Tak jumpa juga ayam. Berulang-alik berapa kali? 7 kali. Sebab itulah bila kita pergi haji, pergi umrah, kita sa'i berapa kali anak-anak? 7 kali. Daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah sekali, Bukit Marwah ke Bukit Safa 2 kali. Bila kita juga melakukan ibadah sa'i yang merupakan rukun untuk umrah, untuk ibadah umrah dan ibadah haji, itulah menandakan macam mana kita merasai pengorbanan ibunda Nabi Ismail alaihissalam, iaitu ibunda Siti Hajar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mencari air untuk bagi Nabi Ismail alaihissalam minum. Sehinggalah bila Nabi Ibrahim, orang kata duduk, orang panggil apa lah, menolak-nolak kaki tu kan, sehingga terpancutnya air Zam-Zam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pengorbanan seorang ibu. Baik, kita balik kat Kaabah balik. Tu cerita sebab makam Nabi Ibrahim dengan Hijr Ismail tadi tu. Baik, bila kita penjuru kedua tadi, nama penjuru apa anak-anak? Penjuru apa yang kedua anak-anak? Penjuru Iraqi. Kita pusing Kaabah kita. Baik, kita pi pula penjuru yang ketiga. Ni penjuru kedua. Di penjuru kedua ni ada, di bawah ni ada pintu stainless steel. Pintu, tetapi pintu ni tidak dibuka. Kita tak boleh masuk Hijr Ismail melalui pintu yang kedua. Tak buka sampai bila-bila pun dia tak buka kat kita. Jadi kita kena pusing batu C tu. Dia ada batu bentuk C. C
Si tu batu dia, kalau kamu pegang sejuk je batu tu. Nanti kaedah nak masuk Hijr Ismail memang kena pergi pegang keliling batu tu. Tapi kena buat setelah selesai tawaf. Jangan sekali-kali siapa tawaf, tak kira lah tawaf umrah ke, tawaf haji ke, tawaf sunat ke, tahiyatul bait ke, tawaf apa ni? Tawaf ni wadah ke. Ketika tawaf, siapa masuk Hijr Ismail, batal pusingan tawaf dia. Jadi anak-anak para jemaah yang dirahmati Allah, kita tawaf, selesaikan tawaf kita 7 pusingan. Walaupun ada ruang kita boleh masuk Hijr Ismail, tak payah masuk. Sebab bila kita masuk Hijr Ismail, pusingan tawaf kita tersebut batal. Para jemaah yang dirahmati Allah, nanti saya cerita kemudian. Baik, daripada penjuru kedua, ada pintu di sini selestil baru disambung dengan batu bentuk C, sehingga ke penjuru ketiga. Penjuru ketiga anak-anak, nama dia penjuru Syammi. Nama apa anak-anak? Penjuru Syammi. Nama apa anak-anak? Penjuru Syammi. Sebab apa nama penjuru Syammi? Ini adalah kiblat orang-orang Syam. Kiblat orang Syam, nama dia penjuru Syammi. Dan di penjuru Syammi ni ada pintu selestil juga. Pintu ni ada kiri kanan. Belah sini ada, tidak dibuka. Kita nak masuk Hijr Ismail, mesti melalui pintu nombor berapa? 3. Pintu nombor berapa? 3. Nak masuk dalam Hijr Ismail, dalam apa bentuk C ni, nak masuk dalam Hijr Ismail, mesti kena masuk mengikut pintu yang ketiga. Nama pintu apa, Urip? Nama pintu apa? Nama penjuru apa? Penjuru Syammi. Dan di sini ada pintu, pintu ni dibuka. Jadi kita nak masuk Hijr Ismail, masuk melalui pintu penjuru ketiga. Sebab tu kita kena faham betul-betul penjuru Kaabah ni. Bukan boleh tawaf saja. Ikut mutawif-tawaf kita pun tawaf sampai tak tahu penjuru mana. Kena belajar, kena ingat penjuru yang kita tawaf, baru kita rasa nikmat tawaf. Baik. Bila ni ada bentuk C ni, batu batu Hijr Ismail tu, di atas ni ada pancur emas. Jadi bila pancur emas ni mesti duduk di dalam kawasan batu Hijr Ismail. Dan di dalam kawasan batu Hijr Ismail ni di antara tempat mustajab doa. Nombor berapa dah mustajab doa? Nombor 4. Di antara tempat mustajab doa adalah di dalam Hijr Ismail. Doalah dekat mana pun dalam Hijr Ismail semua mustajab doa. Tapi kalau nak yang paling mustajab lagi, berdoalah di bawah pancung emas. Doa kat mana anak-anak? Bawah pancung emas. Duduk betul-betul bawah pancung emas. Sembahyanglah sunat 2 rakaat. Kemudian berdoalah, doa apa hajat yang kita nak, minta sebut dekat Allah satu persatu. InsyaAllah doa kita tidak ditolak. Allah akan makbul segala doa kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah Tazah akan bagi tip untuk mudah saja masuk Hijr Ismail, insyaAllah. Walaupun musim haji ada cara dia. InsyaAllah para jemaah hari lain Ustaz hadap dulu. Nanti peringatlah peringat Ustaz akan cerita insyaAllah. Kena ikutlah kuliah. Baik, ini adalah bahagian bawah pancung emas. Jadi kita ni kadang-kadang ni, bila kita kita nak masuk Ismail, kita takut nak masuk di bawah pancung emas. Jangan takut. Di mana sahaja di hadapan Kaabah, berdoa, ya Allah, aku nak masuk Hijr Ismail, aku nak solat sunat, aku nak berdoa bawah pancung emas. Minta ke Allah 7 kali pusing, 7 kali tawaf, 7 kali minta, terutama tempat-tempat mustajab doa. Bukan 7 lah, Ustazah dah bagi tempat lah kan. Tempat mustajab doa. Waktu
Waktu tawaf tu nampak saja Pancok Mas doa, ya Allah, aku nak sembahyang dalam Haji Ismail, ya Allah, aku nak berdoa bawah Pancok Mas, ya Allah. InsyaAllah, yakin dengan Allah, yakin betul-betul dengan Allah, Allah akan bawa kita masuk Haji Ismail. Betul-betul kita duduk bawah Pancok Mas. Kalau rezeki kita pergi saja masuk, adalah orang akan jaga kita solat. Orang Arab pun sama. Kadang-kadang dia suruh kita jaga dia solat. Kadang-kadang dia suruh kita solat. Dia kata sali. Dia suruh kita solat. Salu. Dia tak solat. Dia jaga kita. Tak bagi orang pijak kepala kita. Tetapi kena doa. Doa banyak-banyak anak-anak. Para jemaah yang dirahmati Allah, antara doa tu doa Melayu. Kalau doa yang tak Melayu, Rabbi yasir wala tu'assir, Rabbi tamim bil khair, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Waktu dah tawaf, ya Allah, aku nak masuk Haji Ismail, ya Allah, aku nak salat. Jangan tak sebut aku nak salat, sebut aku nak salat dalam Haji Ismail. Aku nak berdoa bawah Pancok Mas, minta sepenuh hati kita. Kemudian doa yang kita nak amal lagi ketika tawaf, kalau kita nak masuk Haji Ismail, doa ketika sujud akhir sembahyang tahajud. Doa apa anak-anak sembahyang tahajud? Baca kata? Tazah tak tanya lama dah. Doa sembahyang tahajud sujud akhir tu, bacalah. Allah akan bantu kita mudah masuk Haji Ismail. Apa doa dia anak-anak? Surah apa ingat tak? Surah Al-Isra ayat. Saya tak ingatlah ayat berapa. Doa dia doa surah sembahyang tahajud sujud akhir tu, baca 3 kali. Tapi waktu tawaf tu bacalah banyak kali. Lepas baca tu, ya Allah, aku nak masuk Haji Ismail, ya Allah, aku nak salat dalam Haji Ismail, aku nak berdoa bawah Pancok Mas. Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allah akan hantar bantu kita, jaga kita agar kita boleh masuk Haji Ismail. Yang penting doa. Yang penting apa anak-anak? Doalah. Waktu kita tawaf, insya-Allah mustajab. Allah bagi kita masuk dengan mudah, dengan senang, insya-Allah. Baik, kita sambung penjuru seterusnya. Baik, daripada ni penjuru ketiga, nama dia penjuru apa anak-anak yang dirahmati Allah? Penjuru Syami. Kamu nak pergi umrah dah? Nak pergi dah anak-anak? Nak pergi. Ustazah nak pergi. Ustazah tak pernah kata tak mau pergi. Ustazah nak pergi umrah lagi. Walaupun pergi dah nak pergi lagi. Sebab apa? Kita nak rahmat Allah. Kita nak keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum Ustazah nak sambung penjuru keempat, apa yang kita nak ingatkan dalam hati kita ketika setiap kali kita sampai di bumi Mekah, kita sampai di Masjidil Haram. Bila kita sampai di Masjidil Haram, kita ingat sekali kita sembahyang 2 rakaat di dalam Masjidil Haram, kita mendapat 100,000 pahala ganjaran dia. Kalau di sini kita sembahyang dapat sekali kita sembahyang dapat pahala berapa? 1 saja. Kita sembahyang asar tadi dapat pahala berapa? 1. Tapi jemaah dapat 27. Tetapi kalau kita masuk Masjidil Haram, kita masuk Masjidil Haram, kita salat dalam Masjidil Haram 2 rakaat, Allah bagi ganjaran pahala kat kita. Berapa anak-anak? 100,000 pahala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu bila kita pergi umrah dalam masa yang singkat, 12 hari tolak penerbangan sebagainya, tinggal 10 hari saja, 6 hari, 7 hari kita berada di tanah suci Mekah, kita masuk Masjidil Haram setiap hari, salatlah sebanyak mungkin 2 rakaat kita salat, dapat 100,000 pahala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan anak-anak tahfiz semua. Ingat, bila kita sampai di Mekah, kita sampai di Masjidil Haram, Allah akan kurniakan kat kita 120 rahmat. Mana kita nak ambil rahmat Allah tu? Apa makna rahmat, anak-anak? Rahmah makna apa? Kasih sayang Allah. Yang kata rahmat tu kasih sayang Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barang siapa yang mendapat rahmat Allah, Allah janjikan syurga pada dia. Rahmat Allah ni, kasih sayang Allah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita memang semua umat Islam nak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sampai saja di Masjidil Haram, kita masuk masjid, ada doa dia. Di antara doa dia, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Allahumma ghafir li zunubi waftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Bukakanlah pintu rahmatmu kepadaku ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita masuk saja Masjidil Haram, Allah janjikan kita 120 rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana kita nak ambil rahmat Allah tu? Yang kata 120 rahmat Allah, mana kita nak ambil? Ketika kita tawaf. Nak ingat, nak tak tanya balik ni. Sebab hari ni kamu tak tulis kan, dengar saja kan. Ketika kita tawaf, 7 pusingan kita tawaf di hadapan Kaabah, Allah bagi kat kita 60 rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tawaf tu bukan sekadar kita tawaf semata-mata. Setiap kali langkah kita ketika kita tawaf, kalau kita tak baca apa sekalipun, nak baca doa pun tak reti, hak Melayu nak minta pun tak reti, tak apa. Jadi berjalan mula daripada Hajarul Aswad, berjalanlah sampai Hajarul Aswad balik, 7 pusingan. Selesai 7 pusingan, tak baca apa pun tak reti, nak baca Arab tak reti, Melayu tak reti, tak apa, tak payah nak baca apa. Sunat saja. Doa hukum dia sunat, tapi siapa tak baca rugi. Rugi dah. Rugilah sebab mustajab doa, tapi tak apa. Jangan duk takut nak pergi haji pergi umrah. Bila tanya nak pergi dah haji, nak pergi dah umrah, tak mau, takut tak reti baca doa. Boleh dah baca doa bahasa Melayu anak-anak? Boleh. Allah terima. Allah tahu kemampuan kita. Jadi bila kita tawaf, Allah bagi kat kita berapa rahmat anak-anak? 60 rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih sayang Allah pada kita. Baru 60, semua 120. Kemudian 40 rahmat. Bila Allah bagi kat kita 40 rahmat, kita salat. Waktu kita salat di dalam Masjidil Haram, sekali kita salat, Allah bagi kat kita berapa anak-anak? 40 rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 40 rahmat anak-anak, sikit ke banyak? Banyak. Yang tu yang kita kena tahu. Sebab tu bila kita pergi umrah, pergi haji, kita tak mau tidur di hotel. Kita berlumba-lumba masuk masjid, nak buat ibadat, nak solat, nak baca Quran, nak tawaf, habis tawaf umrah, nak tawaf sunat. Sebab apa? Ganjaran pahala yang Allah janjikan tu hebat sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berapa dah Allah bagi rahmat kat kita? Berapa dah Allah bagi? 100 rahmat Allah. Tu baru sekali buat tawaf, 7 pusingan, sembahyang 2 rakaat, Allah bagi dah 100 rahmat Allah. Ni bukan pahala, ni rahmat, kasih sayang Allah. Yang kita semua nak rahmat Allah. Semua manusia umat Islam nak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. 20 lagi. Semua tak sahabat berapa Allah bagi sekali kita masuk Masjidil Haram? 120 kalau kita nak rahmat Allah. Tawaf ni tak kira tawaf umrah ke, tawaf haji ke, tawaf sunat ke, tawaf tahiyatul bait ke, tawaf qudum ke, tawaf wada' ke, Allah bagi setiap kali tawaf 60 pahala rahmat. 20 lagi apa dia?
Agak-agak anak apa? 20 rahmat lagi, tawaf dah, semayang dah. 2 lagi, 20 lagi rahmat Allah nak bagi kat kamu, bagi apa? Duk. Pandang Kaabah saja. Tengok Kaabah. Duduk depan Kaabah kan, tengok Kaabah saja. Bahasa Kedah panggil tengok, pandang. Pandang, perhati Kaabah. Duduk saja depan Kaabah tu kan. Tengok saja Kaabah. Perhati susah dah baca apa, dah tak reti nak baca apa kan. Tengok saja Kaabah. Dengan memandang Kaabah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah bagi 20 rahmat Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hebat dah anak-anak? Hebat dah anak-anak? Nak pergi umrah dah anak-anak? Nak pergi haji dah anak-anak? Nak pergi? Amin. Ustazah memang hati Ustazah duduk sana dah. Memang nak pergi. Sebab apa? Allah bagi kat kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ganjaran yang berlipat ganda. Kemudian rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hebat. Jadi bila kita buat ibadah, kita kena tahu apa yang kita buat. Kita tawaf, sebab tu orang pakat kalau pergi haji ni lama. Bila pergi haji ni, selepas kita selesai ibadah haji, tawaf ifadah semua selesai, haji dah dapat, kita buatlah umrah, tapi tak payah banyak pun. Jangan duk pakai hadis tu barang siapa buat umrah 7 kali dapat 1 haji, tu tak betul. Tu hadis palsu. Ada di kalau kata pergi umrah pun travel akan pelekat di dinding tu, hadis palsu. Dia kata apa? Ada jemaah di Mekah tu tanya, Ustazah betul ke kalau buat umrah 7 kali dapat haji 1? Dah. Tu hadis palsu para jemaah yang dirahmati Allah. Bukan kata buat umrah 7 kali dapat pahala haji dak buatlah umrah setakat mana mampu. Kalau dapat 7 kali, alhamdulillah dapatlah 7 umrah. Nak dapat haji kena buat haji. Melainkan melainkan barang siapa, hadis Nabi, sabda Nabi SAW, barang siapa mengerjakan umrah pada bulan Ramadan. Dengar tu, ganjaran barang siapa mengerjakan umrah pada bulan Ramadan, sekali dia buat umrah, dia akan dapat pahala seperti dia mengerjakan haji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu orang berlumba-lumba kumpul duit nak pergi umrah bulan Ramadan. Ustazah 2018 Ustazah pergi Ramadan. InsyaAllah tahun depan pun hati angan-angan nak pergi Ramadan. Sebab apa? Umrah bulan Ramadan, subhanallah, Masya Allah, tabarakallah, satu umrah yang memang nikmat yang banyak Allah bagi. Seronok sangat-sangat. Kalau kita dapat 3 kali umrah, umpama kita mendapat 3 kali pahala haji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kena ada ilmu lah. Belajar bagi betul-betul. Alhamdulillah. Baik, kita sambung lagi. Ni penjuru berapa? Penjuru ketiga. Kita pusing penjuru keempat. Tak habis gini. Penjuru keempat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, tadi ni penjuru ketiga. Nama apa anak-anak penjuru ketiga? Penjuru Syammi. Baik, daripada penjuru ketiga mai ke penjuru keempat. Nanti penjuru keempat ni, cara kita nak kenal, penjuru Hajar Aswad, dia akan ada tumpuk-tumpuk gol tu sampai ke bawah. Kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu sampai ke bawah. Dan juga penjuru Yamani sama. Penjuru Iraqi dengan Syami tak ada. Dia tak ada gol sampai ke bawah. Bulat-bulat gol tu sampai ke bawah. Tapi penjuru Yamani dengan penjuru Hajarul Aswad ada ni. Tumpuk gol ni. Kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai ke bawah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ni nama dia penjuru Yamani. Penjuru keempat nama apa anak-anak? Penjuru Yamani. Ni qiblat orang Yaman. Penjuru Yamani. Baik, di penjuru Yamani ni, Ustazah Abang tadi kan ada kita nampak dinding Kaabah tu batu dia licin, dan di situ lepas buka sedikit kiswah tu nampak batu tu. Jangan tersilap kata tu Hajar Aswad pula. Hajar Aswad ni di penjuru pertama lah. Penjuru keempat nama penjuru
Yamani. Baik, antara amalan doa Rasulullah amalkan, di antara penjuru ketiga sampai penjuru keempat Yamani, antara doa yang diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW, doa Nabi ni banyak. Di antara doa dia, penjuru ketiga sampai penjuru keempat, doa dia apa? Allahumma, kalau berhaji, kalau tawaf haji, kalau kita tawaf haji, penjuru ketiga sampai penjuru keempat, kita baca doa. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura. Ya Allah, jadikanlah hajiku haji yang mabrur. Ulang. Tu paling pendek lah. Paling pendek sebab nak baca panjang tak erti, ambil yang tu saja. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura. Kalau berumrah, jangan sebut umrah haji pula. Kalau berumrah, Allahumma ja'alhu umratan mabrura. Ya Allah, jadikanlah umrahku umrah yang mabrur. Selagi tak sampai penjuru Yamani, ulang baca. Tak reti Arab. Ya Allah, jadikanlah umrahku umrah yang mabrur. Tu bahasa Melayu. Kalau Arab, Allahumma ja'alhu umratan mabrura. Sambung lagi doa dia. Wa zanban maghfura, dosa yang diampunkan. Wa sa'yan mashkura, usaha pekerjaan haji, pekerjaan umrah yang dipuji. Wa amalan salihan maqbula, amalan salih kita yang diterima oleh Allah. Wa tijaratan lan tabur, dan perniagaan yang menguntungkan. Apa dia perniagaan menguntungkan? Bukan duk berniaga depan Kaabah. Apa makna anak-anak perniagaan yang menguntungkan? Wa tijaratan lan tabur, tabulan tabura. Apa makna perniagaan yang menguntungkan anak-anak Amira? Apa makna dia? Perniagaan yang menguntungkan, doa tu kita baca di hadapan Kaabah di antara penjuru ketiga sampai ke penjuru keempat Yamani. Maksud perniagaan yang menguntungkan tu, kita nak pergi haji, nak pergi umrah, kita berkeluar modal tak? Kena berkeluar modal tak? Kena lah. Nak bayar duit kapal terbang, nak bayar duit hotel. Nak pergi haji umrah kena bayar duit tak? Kena. Sebab apa kena? Anak-anak buka lampu gelap lah. Sebab apa kena? Sebab kita nak pergi umrah, nak pergi haji, memang kena ada duit. Kena ada duit anak-anak. Kena buat keluar modal. Modal yang kita buat keluar tu, bayar kapal terbang, bayar hotel, kita bawa untuk kita makan, dan apa yang kita nak gunakan di sana untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita dapat? Lan tabur, perniagaan yang menguntungkan. Kita buat keluar modal, tetapi kita untung. Sebab apa? Allah kurniakan kita haji yang mabrur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Barang siapa yang dia dapat haji mabrur, Allah janjikan syurga kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang tu yang kita nak sangat tu. Nak pergi haji. Kita nak pergi haji. Sebab apa? Barang siapa mengerjakan haji, dia jaga elok haji dia dengan baik, insya-Allah, Allah kata, kalau Allah kurniakan kepada dia haji yang mabrur, Allah akan janjikan syurga kepada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu Ustazah ni minat sangat nak pergi jaga jemaah haji di Mekah, di Madinah, sambil menyantuni para jemaah haji. Ustazah pun boleh buat haji lagi. Tapi haji sunat dah lah. Haji wajib buat dah 2018, tapi dapat haji sunat. Alhamdulillah, janji Ustazah boleh menyantuni para jemaah yang dirahmati Allah. Baik, dari penjuru ketiga, nama dia penjuru Syami ke penjuru Yamani. Baik, kita pusing pula. Penjuru keempat, nama dia tadi nama apa anak-anak? Penjuru Yamani. Penjuru keempat, nama dia penjuru Yamani. Sampailah ke penjuru yang pertama balik. Penjuru pertama tadi nama apa anak-anak? Hajarul Aswad. Penjuru Hajarul Aswad ini adalah permulaan tawaf kita dan pengakhiran tawaf kita. Mula di Hajarul Aswad, selesai satu pusingan pun di Hajarul Aswad, selesai 7 pusingan juga di Hajarul
Aswad, penjuru Hajarul Aswad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita berada di penjuru apa anak-anak? Penjuru Yamani. Daripada penjuru Yamani sampai penjuru Hajarul Aswad. Di sini juga tempat mustajab doa. Di antara penjuru Yamani, berbetulan penjuru Yamani juga mustajab doa. Nombor berapa dah tuan tak ingat dah. Penjuru Yamani nombor berapa dah anak-anak? 5 dah dah. Ustaz, tadi Hajarul Aswad nombor 1 mustajab doa. Yang kedua Multazam. Yang ketiga Maqam Nabi Ibrahim. Yang keempat dalam Hijr Ismail. Yang kelima bawah Pancong Mah. Yang keenam penjuru Yamani. Yang ketujuh ni di sekeliling Kaabah ni tempat mustajab doa. Allah, Masya Allah, tabarakallah, banyak. Kita bukan sekadar tawaf, sampai saja tempat mustajab doa, minta doa. Ya Allah, jadikanlah umrahku umrah mabrur. Ya Allah, aku nak masuk Hijr Ismail. Ya Allah, aku nak berdoa depan Multazam. Kena minta dah dekat Allah. Kena minta berulang kali. 7 kali kita tawaf, 7 kali kita tawaf mengelilingi Kaabah, 7 kalilah kita minta. Kalau lah ni pun ada 7 dah tempat mustajab doa, 7 kali 7 berapa kali kita minta? 49 kali dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekali kita tawaf 49 kali kita minta, Ya Allah, aku nak masuk Hijr Ismail, aku nak salat, aku nak berdoa bawah Pancong Mah. Agak-agak Allah bagi ke tak? Agak-agak Allah bagi ke tak? Allah bagi. Kita yakin dengan Allah, kita tawakal kepada Allah, insya-Allah Allah akan bagi. Di antara Yamani sampai penjuru Aswad, Hajarul Aswad, di antara tempat mustajab doa. Bermula penjuru Yamani, doa apa yang nak kena baca seluruh dunia? Kalau kita pergi berada di hadapan Kaabah, seluruh dunia baca doa yang sama. Tak kira lah orang Iraq ke, Pakistan ke, India ke, apa macam-macam nama. Afghanistan pun ada, Cina ada, Jepun ada. Semua umat Islam yang berada di hadapan Kaabah, di antara penjuru Yamani dengan penjuru Hajarul Aswad, baca doa yang sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hebat. Doa apa anak-anak? Sama-sama baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Satu dunia bergema menyebut Rabbana. Semua bukan sebut Rabbana, Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kebahagiaan di dunia, ya Allah. Minta bahagia di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, kurniakanlah kami kebahagiaan di mana? Di akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seluruh dunia bergema kita Rabbana. Saat kita Arab Rabbana, belah sini pun Rabbana, semua pakai Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Nauzubillahi min zalik. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Kita minta, ya Allah, di hadapan Kaabah ni, ya Allah, masukkanlah kami, ya Allah, ke dalam syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anak, rugi tak kalau kita tawaf, kita di antara penjuru Yamani sampai penjuru Hajarul Aswad kita tak baca doa Rabbana? Rugi tak anak-anak? Sebab itulah setiap kali selepas salat kena baca doa Rabbana dah anak-anak. Kena baca. Satu dunia mengamalkan doa yang sama sebab dia adalah firman Allah Ta'ala, ayat Al-Quran, wahyu yang diturunkan kepada baginda kita, junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian, ya Aziz, Allah yang Maha Perkasa. Ya Ghaffar, Allah yang Maha Pengampun.
Ya Rabbal Alamin, Allah pentakbir sekalian alam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selagi tak sampai penjuru Hajar Aswad, ulang Rabbana atina fid dunya hasanah tu sampai habis. Dan di antara celah-celah tu kita detikkan dalam hati kita, ya Allah, jadikan hajiku haji yang mabrur. Ya Allah, jadikanlah umrahku umrah yang mabrur. Ya Allah, aku nak doa depan Mu'tazam. Ya Allah, aku nak solat dalam Hijri Ismail. Minta celah-celah kita baca habis selesai wa dakhalna jannata mal abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin, itu kita detikkan doa dalam hati kita, sebut pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah, nah, Allah dengar doa kita tidak ditolak, doa kita disambut, diangkat oleh para malaikat direct terus ke Lauhil Mahfuz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampailah kita semula ke penjuru yang pertama, iaitu penjuru apa, Nawal? Penjuru Hajarul Aswad. Selesai lagi satu pusingan kita? Selesai lagi pusingan kita? Selesai dah, berapa pusingan baru selesai? Satu pusingan. Jadi kita kena tawaf. Set tawaf kena berapa pusingan? 7 pusingan. Tak ada tawaf 3, tak ada 4. Tawaf wajib berapa pusingan? 7 pusingan. Baru selesai satu set tawaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini adalah di antara sekitar tawaf. Baik, kita nak tengok lagi. Di bawah ni, Kaabah ni ada bingkai Kaabah. Di keliling Kaabah ni nampak, Ustazah pun ada bingkai kat ni kan, nampak kan tu warna gold tu kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di keliling Kaabah ni ada bingkai Kaabah. Bingkai Kaabah ni dinamakan Syazrawan. Nama apa? Nama apa? Syazrawan. Tak boleh masuk dah. Bingkai Kaabah nama apa, anak-anak? Ni bingkai Kaabah ni, di keliling bingkai Kaabah ni ada bingkai warna putih, makmar putih. Makmar putih di sekeliling Kaabah ni nama dia Syazrawan. Syazrawan itu adalah bingkai Kaabah. Ketika tawaf tak boleh sentuh Kaabah, tak boleh sentuh Syazrawan, bingkai Kaabah, tak boleh sentuh batu Hijr Ismail, tak boleh masuk dalam Hijr Ismail, tak boleh sentuh makam Nabi Ibrahim. Siapa sentuh, siapa masuk Hijr Ismail, maka batal pusingan tawaf dia. Pusingan tawaf dia batal. Kalau dia buat 7, makna kira 6 saja, yang satu tu batal. Jadi tak lengkap tawaf dia. Kalau tawaf sunat tak apa, tapi kalau tawaf umrah tak sahlah umrah dia, sebab tawaf tak cukup. Tawaf 7 tapi satu batal, tinggal 6. Dia kena tambah lagi satu. Orang tawaf 7 dia kena tawaf berapa? 8. Pasal apa? Pandai duk dipegang makam Nabi Ibrahim. Dia tengok dekat, kan, teringin kan, pergi pegang. Batal pusingan tawaf tu, tak boleh sentuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah di antara orang kata mengenal Kaabah. Kita kenal semua penjuru-penjuru Kaabah. Nah, kita kenal semua penjuru Kaabah. Lepas tu kita kenal posisi-posisi Kaabah dan kelambu Kaabah yang warna hitam ni. Kelambu Kaabah warna apa, anak-anak? Warna hitam. Waktu musim haji, kelambu Kaabah ni nama dia kiswah. Nama apa kelambu Kaabah, anak-anak? Kiswah. Kelambu Kaabah ni akan diselok dan diletakkan kain putih keliling Kaabah sampai selesai haji. Nah, diselok dan nampak terus batu Kaabah tu. Alhamdulillah, Ustazah pun dapat peluk batu Kaabah, kelambu kiswah ni, alhamdulillah, dengan izin Allah. Ustazah dapat semua tu, tapi kena banyakkan doa. Ustazah akan bagi tip dari semasa ke semasa, doa macam mana kita nak bila kita berada di hadapan Kaabah, kita nak semua tu. Bukan senang kita nak dijemput menjadi tetamu Allah, menjadi dhuyufur rahmah,
Makna dia kita kena usaha, kita kena impun duit, kena fizikal yang baik, kena mental yang baik, kena ada ilmu yang banyak, kena ada, orang kata apa, kena ada, orang kata ni persediaan. Kita nak pergi mengerjakan haji dan umrah. Jangan ingat ada duit anytime, bila apa beli umrah, jangan. Jangan, kena belajar dan terus belajar. Kadang-kadang dalam kita duk belajar pun pergi sana, kita jadi blur juga bila kita nak buat ibadah ni. Sebab kadang-kadang orang ni kata macam ni, lagi orang ni kata macam ni pula, kita jadi keliru. Sebab tu kita kena belajar betul-betul di sini. Jangan pergi duk dengar ustazah banyak di sana. Dalam bilik pun banyak ustazah, tang mana pergi pun ada ustazah. Dia macam-macam bagi petua, bagi hukum. Sagi hak ni jangan. Sebab tu kena belajar dulu. Bubuh ilmu yang banyak, bekalan ilmu dulu, disambil kita minta bantuan daripada mutawif kita, daripada guru-guru kita yang mengerjakan haji dan umrah bersama-sama kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah sedikit sebanyak kita nak mengenal Kaabah kita. Sebelum kita nak lanjutkan ilmu umrah kita, Ustazah akan mula dengan umrah dulu para jemaah. Habis selesai umrah, baru Ustazah akan masuk kepada haji. Haji pun dia, haji nampak macam mudah macam umrah tak. Haji dengan umrah berbeza. Cuma kalau nak buat umrah sama, tapi kalau nak buat haji, kita kena belajar penambahan yang banyak lagi untuk mengerjakan ibadah haji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ni yang kita nak betul-betul jaga. Ilmu yang kita nak ada, insya-Allah. InsyaAllah. Setakat mana Ustazah mampu share, Ustazah akan bagi. Semua tip-tip yang Ustazah amalkan, Ustazah bagi, ambil lah. Amal lah, buatlah, insyaAllah. Berdoa pada Allah. Yang penting doa. Penting apa anak-anak? Yang penting apa anak-anak? Doa kena banyak. Tak mana pun kita duduk. Dan di antara satu lagi doa yang memang Allah akan makbul lah hajat kita. Allah akan bagi apa kita nak. Amal, kalau Ustazah amal daripada start nak turun rumah sampai di Mekah, sampai nak pergi Madinah, inilah doa yang Ustazah tak tinggal. Surah Al-Ghafir ayat 44. Surah apa anak-anak? Surah Al-Ghafir ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Anak-anak, wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Sadaqallahul azim. Amal doa tu jangan tinggal langsung. Ya Allah, aku serahkan sebulat-bulatnya segala urusan ibadahku kepadamu ya Allah. Peliharalah aku ya Allah. Permudahkanlah urusan hajiku, umrahku ya Allah. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha melihat keadaan hamba-Mu ini ya Allah. Amin. Jangan tinggal doa. Surah Al-Ghafir ayat berapa anak-anak? Ayat 44. Nanti Ustazah bagi yang doa apa sujud akhir tu. Surah Isra, tapi kita tak ingat ayat berapa. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bukan kita amal untuk sembahyang tahajud sahaja, tetapi kita jadikan doa ketika kita tawaf. Allah permudahkan urusan kita. Allah akan bagi. Ada saja orang nak bantu kita, orang nak tolong kita, Allah sentiasa memberi bantuan, pertolongan kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, 6.30 dah Ustazah nak berhenti dah untuk hari ini. Alhamdulillah kita dapat share, kita dapat kongsi sedikit sebanyak mengenalkan Kaabah. Ni replika Kaabah Alhamdulillah, syukur sangat Ustazah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab baba Syekh Ali Al-Hilabi jemaah apa ni berasal daripada Yaman, keturunan Rasulullah SAW, buat Kaabah ni pada Ustazah. Dan inilah Kaabah yang Ustazah bawa pergi mana pun bila Ustazah mengajar kursus haji dan umrah.
Kemudian bila sampai praktikal, baru Ustazah buka Kaabah Ustazah yang besar tu sama tinggi dengan kita tu, pakat tawaf ramai-ramai. Tak boleh masuk tu Syafiqah. Tengok Ustazah kat situ je lah, boleh masuk. Baiklah, insya-Allah kita akan jumpa lagi di kuliah seterusnya, Tajabak Haji dan Umrah, insya-Allah. Ke episod seterusnya, nanti Ustazah akan sambung pula berkenaan dengan perjalanan kita daripada Mekah nak pergi ke daripada rumah kita Malaysia, nak turun daripada rumah kita sampai KLIA, dan kita nak pergi ke mana dulu? Ke Madinah dulu atau ke Mekah dulu? Kita nak tengok macam mana cara penerbangan dia, apa yang kita persediaan kita yang kita kena prepare daripada rumah kita sampai KLIA. Daripada KLIA kita nak menuju sama ada ke Madinah ataupun ke Mekah dulu, insya-Allah, untuk siri seterusnya yang ketiga. Ini masuk yang kedua dah. Yang pertama waktu kita duduk KPJ, yang itu mukadimah. Ini kita masuk mengenal Kaabah, dan seterusnya kita akan masuk step by step sampailah zakat huraikan tawaf dan sebagainya. Kita akan selesaikan pengajian kita bab umrah dulu, insya-Allah. Dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah hilangkan wabak corona, virus ni, COVID-19 ni dengan cepat, dan Allah kembalikan kita semua rakyat Malaysia, orang Islam, umat Islam di seluruh Malaysia dapat mengerjakan umrah semula, insya-Allah, dapat mengerjakan haji semula, insya-Allah. Kita doa, apa doa dia? Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Amin. Kita minta, ya Allah, Allah jauhkan kita daripada semua segala wabak-wabak penyakit yang yang menular di negara kita. Allah lindungi kita, Allah hilangkan semua wabak-wabak penyakit yang ada di negara kita, seluruh negara kita, dan Allah kembalikan kita kepada negara yang aman semula daripada segala wabak penyakit, dan kita boleh menyambung semula segala ibadah, terutama mengerjakan haji dan umrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak lama dah pun, ni dah bulan 9. Saja nak sampai musim haji tahun depan. Tak berapa bulan lagi pun. Dan kursus haji pun insya-Allah akan mula mungkin bulan 10 kot. Kalau tak silap Ustazah, bulan 10 tabung haji akan mulakan kursus haji bersiri semula, insya-Allah. Sebab nanti haji pun makin ke depan dah. Makin dekat dah. Kita raya, kita puasa pun awal bulan 4, kita raya pun awal, dan haji pun awal tahun nak depan. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah makbulkan doa kita. Allah hapuskan segala wabak penyakit yang ada di seluruh dunia, terutama di negara kita Malaysia ni, dan Allah kembalikan kita dapat beribadah semula, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, para jemaah yang dirahmati Allah, kita baca doa agar Allah jadikan kita di antara jemputan Allah. Kemudian kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Syafiqah, ya bang, tak boleh. Ya bang, mau kamu tak boleh tunggu. Okey, baik. Baiklah, kita baca doa anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'ami wa fi kulli 'amin bi ahsanil hal. Ya Allah, rezekikan kami ya Allah untuk menziarahi Baitullah yang agung ya Allah. Ya
Ya Allah, rezekikan kami ya Allah untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ya Allah. Pada tahun ini ya Allah, pada setiap tahun ya Allah, dengan sebaik-baik keadaan ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين 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 ya Allah. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selesai kuliah kita insya-Allah. Para jemaah boleh tengok semula di dalam YouTube YouTube Ustazah Hajah Norma Syafi'i. Boleh tekan subscribe. InsyaAllah setiap kali ada kuliah bab haji dan umrah Ustazah dan kuliah-kuliah Ustazah yang lain, InsyaAllah dia akan ada dekat kita punya YouTube kita. Sekali saja kita subscribe, InsyaAllah setiap kali kuliah Ustazah akan masuk di page para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama juga FB Ustazah, nama Ustazah Norma Syafi'i. Page Ustazah, page FB Ustazah, nama Ustazah Hajah Norma Syafi'i. YouTube Ustazah, nama Ustazah Hajah Norma Syafi'i. Nama yang sama aja. Baiklah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih semua pada semua para jemaah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa bersama dengan Ustazah dan sentiasa follow Ustazah, dan jangan lupa share untuk manfaat kepada sahabat-sahabat kita yang lain. InsyaAllah apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tersalah cakap dan sebagainya itu datangnya daripada tersalah cakap sebagainya adalah datangnya daripada kelemahan diri Ustazah sendiri. Jadi terima kasih kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah tak sebutlah nama semua ni semua. Ada yang Ustazah kenal, ada yang Ustazah tak kenal. Yang tak kenal pun insya-Allah kita akan kenal di akhirat kelak. Kita masuk syurga bersama-sama di dalam syurga Allah, bersama-sama dengan anak-anak tahfiz Ustazah dan semua kita yang bersama-sama live FB bersama dengan Ustazah. InsyaAllah sama-sama kita doakan Allah masukkan kita wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih semua. Semoga Allah sentiasa limpahkan rahmat, keberkatan, keredaan, dan Allah sentiasa permudahkan segala urusan para jemaah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ustazah tutup live kita pada petang ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Ustazah akan naik lagi kuliah. Ustazah tak tahu lagi bila hari apa. Ustazah akan masukkan dalam FB Ustazah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wa ila liqa. Ma'assalamah. Bismillahirrahmanirrahim.